Okey, kita lihat pula fungsi yang ketiga bank perdagangan iaitu menerima dan membuat bayaran. Okey, menerima dan membuat bayaran ni yang pertama, dia ada sistem cek. Okey, maksudnya bank ni akan bertindak sebagai pembuat dan juga penerima bayaran. Okey, melalui sistem cek. Ni adalah pemegang akaun semasa saja. Maksudnya contohnya cek digunakan oleh peniaga untuk membayar gaji pekerja. Jadi bank ni akan bertindak sebagai orang tengah mengeluarkan daripada akaun pengguna untuk membayar kepada pekerja-pekerja syarikat tersebut lah. Jadi dia akan masukkan gaji itu dalam setiap pekerja syarikat tersebut. Jadi dia bertindak sebagai orang tengah yang menerima dan membuat bayaran. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua di bawah menerima dan membuat bayaran iaitu arahan kepada bank. Okey, arahan kepada bank ni ada pelbagai bentuk lah. Sebenarnya kita ada cas perkhidmatan tu. Okey, arahan kepada bank yang pertama adalah perintah sedia ada. Perintah sedia ada adalah arahan yang diberi oleh pemegang akaun iaitu kita lah. Dan akaun tabungan semasa dan juga akaun simpanan kepada bank untuk membuat bayaran tetap dan berulang tarikh. Okey, contohnya kita kadang-kadang kita tengok payslip ataupun dalam ini gaji penyata gaji kita tu dah ada pemotongan. Jadi bank ni bertindak sebagai orang yang diarahkan ataupun pihak yang diarahkan untuk membayar kepada akaun-akaun tertentu lah. Contohnya kita pinjam kenderaan, jadi dia turun bayar secara ansuran secara bulanan, walaupun duit tu tak dapat kat dia, tapi dia ada bayaran perkhidmatan pada dia lah. Okey, yang kedua adalah debit langsung. Debit langsung ni adalah arahan yang diberi oleh pemegang akaun untuk membuat bayaran tidak tetap. Contohnya kita nak bayar bil. Okey, jadi kita buat arahan tu macam kita potong gaji ke ataupun kita buat secara atas talian lah. Maksudnya dia akan berulang-ulang. Jadi contohnya bayaran elektrik dan juga telefon. Okey, yang ketiga adalah pindahan kredit. Pindahan kredit ni adalah bank perdagangan membuat bayaran terus ke dalam akaun penerima. Okey, disediakan oleh bank kepada pemegang akaun semasa dan juga tabungan. Contohnya pembayaran gaji. Okey, pindahan kredit ni maksudnya dia mewakili, contohnya kalau kita kerja kerajaan, dia mewakili kerajaan untuk memasukkan gaji tersebut dalam akaun bank kita. Ni ikut bank lah, kalau kita nak masukkan gaji kita dalam bank CIMB, CIMB akan jadi maksudnya ejen sebagai pindahan kredit lah. Okey, yang keempat adalah kad kredit. Okey, kad kredit adalah arahan kepada bank melalui pendeposit ataupun kita lah sebagai pengguna, di mana kita ni nak buat bayaran di atas barang yang kita hutang. Jadi bila kita je buat hutang melalui kad kredit, bank akan menjadi ejen pembayar. Seterusnya adalah draft bank. Draft bank adalah cek yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pelanggan untuk membuat bayaran kepada pihak tertentu. Okey, ni maksudnya dia hanya untuk pemegang akaun tertentu sajalah ataupun pihak tertentu sahaja. Okey, yang keenam adalah kad juruwang elektronik ataupun kad ATM. Kad ATM ni adalah urus niaga secara layan diri. Jadi maksudnya apa yang kita buat ni semua akan masuk pada bank sebagai satu arahan untuk dia buat apa yang kita arahkan. Peranan yang keempat adalah perkhidmatan lain. Maksudnya bank perdagangan ini dia ada juga perkhidmatan lain. Yang lain tu, yang tiga yang tadi tu adalah perkhidmatan utama. Antara perkhidmatan lain adalah yang pertama, perbankan internet. Okey, perbankan internet ni bermaksud pelanggan boleh membuat transaksi menggunakan gadget-gadget ataupun peranti mudah alih, tetapi kena ada sambungan internet lah. Contohnya kita buat transaksi pembayaran bil, menyemak baki akaun dan juga buat pindahan tertentu lah. Okey, dan juga cetak penyata. Okey, perkhidmatan lain antaranya adalah ni sampingan lah, pelaburan emas, urus niaga saham, unit amanah, penulisan wasiat, perkhidmatan insurans, urusan bayaran ekspor dan juga import. Baiklah, kita lihat pula elemen yang ketiga iaitu konsep skim perbankan Islam ataupun SPI. Okey, ia merupakan prinsip kewangan Islam dan amalannya berlandaskan hukum Islam. Okey, perbankan Islam ni berbeza dengan perbankan konvensional. Okey, dan dengan segala urusan menghindari unsur-unsur maghrib seperti riba, maisir dan juga gharar. Okey, antara prinsip yang diamalkan, ni bukan semua bank ni bank-bank yang ada maksudnya ada apa penerapan Islam je lah, iaitu skim perbankan Islam termasuklah wadiah iaitu pemegang amanah, mudarabah perkongsian untung,
Buy Bitaman Ajil, jualan secara ansuran, dan juga takjiri iaitu pindah milik harta sewa. Baiklah, seterusnya kita lihat pula prinsip-prinsip ini. Apa yang dimaksudkan dengan prinsip ini? Okey, yang pertama wadi'ah. Wadi'ah bermaksud bertindak sebagai wakil untuk jaga harta pelanggan. Okey, bank merupakan pemegang amanah lah yang jaga harta pelanggan. Bank tidak membayar sebarang pulangan, tetapi pelanggan mungkin menerima hibah ataupun hadiah. Okey, perkhidmatan bank yang berkaitan adalah akaun semasa dan juga akaun simpanan. Okey, yang seterusnya mudarabah. Mudarabah ni adalah bentuk perkongsian dengan bank bertindak sebagai usahawan dan melabur wang dalam bidang pelaburan yang berlandaskan syariat Islam lah. Okey, antara contoh mudarabah adalah akaun pelaburan am dan juga akaun pelaburan khas. Yang ketiga adalah buy Bitaman Ajil, iaitu bank menjual barang kepada pelanggan dengan pembayaran tertangguh pada harga tertentu termasuk margin keuntungan yang telah dipersetujui. Maksudnya dia tak saja-saja letak lah. Kalau pelanggan bersetuju baru dia jalankan usaha tersebut. Antaranya adalah pembiayaan perumahan, instrumen deposit boleh niaga dan juga pembayaran kad kredit dan umrah. Okey, yang keempat adalah takjiri, iaitu bank membeli aset yang diperlukan oleh pelanggan dan pelanggan perlu membayar sewa untuk tempoh tersebut. Okey, selepas tamat tempoh, aset yang disewa itu akan dipindah milik kepada pelanggan. Okey, contoh takjiri adalah pembelian kenderaan, pembelian mesin dan juga pembelian bond. Okey, maksudnya dekat sini bukan semua perbankan tu dia berlandaskan Islam, bukan semua. Ada perbankan yang dia konvensional, maksudnya dia melabur saja dalam apa-apa saja jenis pelaburan. Kadang-kadang pelaburan tu tak sah di sisi Islam pun dia labur. Tu beza konvensional dengan Islam lah. Tak semua tu dia berlandaskan Islam. Ada yang tidak berlandaskan Islam. Tetapi bukanlah saya bermaksud semua bank konvensional ni dia tak ada landas Islam. Ada juga beberapa jenis perkhidmatan dia memang berlandaskan Islam. Contohnya perumahan dia mungkin ada Islam, tapi bahagian lain dia tak titik beratkan pasal skim Islam ni. Jadi kita kena kaji dululah. Baiklah, refleksinya hari ini kita dah mempelajari tentang pengenalan bank perdagangan, iaitu institusi kewangan swasta bermotif untung. Okey, BNM sebelum ni dia di bawah kerajaan lah. Dia tidak menerima deposit daripada kita sebagai rakyat biasalah, maksudnya masyarakat, dia tak terima. Kalau kita nak simpan wang, nak buat pelaburan ke semua melalui bank perdagangan. Kita ada 8 bank perdagangan di Malaysia yang maksudnya yang tempatan lah. Yang selebihnya adalah syarikat asing. Okey, nak buka bank tu bukan suka-suka hati lah. Dia kena mohon daripada BNM dan juga kena dapat lesen daripada Menteri Kewangan. Okey, yang kedua kita dah pelajari tentang peranan bank perdagangan. Ada 4. Yang pertama, menerima deposit. Ada 3 deposit lah. Simpanan tetap dan juga semasa. Okey, dia juga memberi pinjaman. Ada beberapa jenis pinjaman. Kamu kena tengok balik. Yang ketiga, menerima dan juga buat bayaran. Dia adalah arahan tertentu yang dia kena buat, tapi dia dapat bayaran lah untuk perkhidmatan tu. Dan yang keempat, dia juga ada perkhidmatan lain. Jadi kena ingat bank ni juga merupakan peniaga, tapi dia peniaga yang berbentuk perkhidmatan lah. Okey, dan yang ketiga kita dah pelajari tentang peranan bank perdagangan dari segi konsep-konsep Islam lah. Iaitu kita dah tengok tentang prinsip skim perbankan Islam SPI, iaitu wadi'ah, mudarabah, buy Bitaman Ajil dan juga takjiri. Kamu kena faham apa fungsi setiap perkara tersebut. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau ada soalan kamu boleh tanya dalam grup. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.